Okey, sebut saja mengenai Langkawi, mesti semua orang akan tahu tentang cerita Sumpahan Mahsuri. Okey, hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah Mahsuri. Sejarah ini berlaku pada zaman Sultan Abdullah Mukarram Shah III, iaitu pada tahun 1235 Hijrah. Bapa Mahsuri dikenali sebagai Pandak Maya, manakala ibunya yang dikenali sebagai Anda Alang yang dikatakan berketurunan Cina. Pada awal perkahwinan, mereka menetap di Tongkah, selatan Thailand, dan mereka berpindah ke Langkapuri. Okey, bagi sesiapa yang nak tahu, Langkapuri merupakan nama lama bagi Langkawi. Okey, jadi pada awal perkahwinan mereka tidak mempunyai zuriat ataupun anak. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari Pandak Maya sedang berehat di tepi sawah. Pandak Maya ni ternampak kerak nasi dan dia terdengar seolah-olah kerak nasi itu mengeluarkan bunyi seperti bayi yang sedang menangis. Jadi Pandak Maya ni dia ambil kerak nasi itu dan dia bawa balik kerak nasi itu dan dia tanak dalam nasi yang dimasak di rumah mereka lah. Tak lama lepas tu, isterinya pun hamil dan lahirlah Mahsuri. Katakan juga selepas Mahsuri lahir, keluarga ini penuh dengan rezeki di mana Pandak Maya telah menjumpai sarang burung layang-layang dan juga lubuk kemenyan, di mana mereka memperdagangkan hasil ini di pelabuhan Pulau Pinang. Pandak Maya juga menjumpai ular itik, di mana kepercayaan masyarakat pada waktu itu mempercayai bahawa ular itik ini akan memberikan banyak lagi rezeki sekiranya mereka memakannya. Okey, Mahsuri dibesarkan dengan penuh agama serta adat-adat Melayu. Dikatakan Mahsuri ini belajar silat daripada dia kecil sehingga dia dewasa. Okey, sifat kepribadian Mahsuri ini menjadi terkenal dan juga kecantikan dia yang luar biasa. Okey, berita tentang kecantikan Mahsuri ini telah didengari oleh penghulu Langkawi pada waktu itu. Penghulu Langkawi ini merupakan wakil daripada Sultan Kedah untuk menjaga Langkawi lah pada waktu itu. Okey, penghulu Langkawi ini bernama Wan Pekema Wan Jaya Yahya atau lebih dikenali sebagai Wan Yahya. Okey, Wan Yahya ni berniat untuk memperisterikan Mahsuri, tetapi dia membatalkan niatnya setelah dihalang oleh isterinya, serta dia juga ingin menjaga nama baiknya dan pangkatnya. Pada masa yang sama, Wan Yahya dan Wan Mahora ini mempunyai anak yang bernama Wan Darus. Jadi pada masa yang sama, Wan Yahya menyuruh anaknya Wan Darus untuk mengahwini Mahsuri. Okey, kemudian Wan Darus dan Mahsuri ini berkahwin. Okey, selepas itu Mahsuri dikatakan hamil. Ketika Mahsuri sedang syarat mengandung, dikatakan pada ketika itu hubungan baik antara Kedah dan Siam sedang bergolak. Jadi Wan Yahya ataupun penghulu ini mengumpulkan panglima-panglima perang ataupun pahlawan perang yang handal, termasuklah Wan Darus. Jadi sepanjang ketiadaan suaminya, Wan Darus, Mahsuri berada di rumah ibu bapanya. Ibu bapa Mahsuri mempunyai seorang pekerja yang bernama Dramang. Dramang ini dikatakan berasal daripada Indonesia. Okey, Dramang terkenal dengan sifat kepribadiannya iaitu rajin, amanah dan bertanggungjawab. Okey, yang lebih menarik lagi, Dramang ini terkenal kerana beliau petah bersyair dan dikatakan hampir setiap malam seluruh penduduk kampung yang berada di Langkawi akan pergi ke rumah ibu bapa Mahsuri untuk mendengar Dramang ini bersyair. Okey, jadi dengan kemasyhuran keluarga Mahsuri, isteri penghulu iaitu Wan Mahora berasa tercabar dan iri hati terhadap keluarga Mahsuri dan juga Mahsuri sendiri. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari Dramang pergi ke rumah ibu bapa Mahsuri untuk bermain dan menjaga anak Mahsuri.
Kesempatan ini diambil oleh Wan Mahora untuk menjadikan satu fitnah bahawa mereka sedang berdua-duaan. Jadi Wan Mahora pergi memberitahu suaminya, iaitu penghulu yang dikenali sebagai Wan Yahya, dan Wan Mahora memberitahu perkara tersebut. Jadi Wan Yahya dan seluruh penduduk kampung pergi ke rumah Masuri. Dikatakan Dramang melarikan diri ke dalam hutan tetapi dapat ditangkap dan dibunuh, manakala Masuri diheret dan diikat di sebatang pokok. Jadi, melihat dengan keadaan ini, ibu bapa Masuri sampai sanggup untuk menawarkan harta mereka untuk membebaskan Masuri, tetapi sayangnya tak ada seorang pun yang mendengar apa yang diminta oleh ibu bapa Masuri. Masuri dikatakan dibunuh dengan tombak, tetapi tak ada satu pun tombak yang boleh menembusi badannya. Jadi apabila terlalu penat diseksa, barulah Masuri membuka rahsia, iaitu dia hanya boleh dibunuh dengan keris pusaka keluarganya. Jadi semua penduduk kampung pergi ke rumah Masuri dan mencari keris tersebut dan jumpa, dan mereka membunuh Masuri dengan keris tersebut. Jadi dengan kudrat yang masih ada, Masuri telah bersumpah. Masuri telah berkata, "Aku rela mati jika benar aku bersalah. Namun jika aku dikhianati, aku mengharamkan darahku mengalir di muka bumi ini. Aku bersumpah, Langkawi tidak akan aman, ibarat padang jarak padang terkukur selama 7 keturunan." Jadi di sinilah sumpahan telah bermula. Selepas sumpahan itu, kawasan itu didatangi dengan ribut yang sangat kuat, dan dikatakan setelah genap 7 hari Masuri meninggal dunia, tentera Siam datang ke Langkawi dan menakluki Langkawi atau menyerang Langkawi, dan diceritakan bahawa Wan Yahya ditangkap, dijadikan hamba dan dipenggal kepalanya, manakala Wan Mahora dan wanita-wanita Langkawi yang lain ditangkap, dijadikan hamba, diperkosa dan dibunuh.